Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik, yaitu Perjanjian Damai Sulu dan Spanyol. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Objektif mesyuarat itu adalah untuk membaca dan menandatangani artikel-artikel pendamaian dan penyerahan diri yang disampaikan oleh Sultan dan Datus kepada Gubernur Jenderal pada 24 Februari tahun ini dan diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Alfonso XII pada 3 Mei lalu. Pembacaan artikel-artikel tersebut dilanjutkan dengan seperti berikut. Asas pengamanan dan penyerahan diri yang disampaikan oleh Sultan dan Datus Sulu kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Spanyol Don Alfonso XII melalui Tuan Yang Terutama Gubernur Jenderal Filipina mengiktiraf kedaulatan Raja Spanyol ke atas wilayah kesultanan tersebut. Perkara 1. Kami mengisytiharkan bahwa kedaulatan kepada Spanyol ke atas seluruh Kepulauan Sulu dan tanggungannya tidak dapat dipertikaikan, dan sebagai akibat semula jadi daripada pengisytiharan ini, kami menjadi rakyat setia Duli Yang Maha Mulia Raja Alfonso XII dan para penggantinya kepada kuasa. Perkara 2. Kerajaan Spanyol hendaklah memberi Sultan gaji tahunan sebanyak 2.400 peso, 700 kepada pewaris Kesultanan Datu Badaruddin dan 600 kepada setiap seorang daripada Datus Paduka, Raja Laut Zainul Abidin, Paduka Datu Harun Ar-Rashid, Paduka Datu Muluk Bandarasa pula ahli-ahli Majlis Sultan untuk membayar pampasan kepada mereka dalam beberapa cara untuk kerugian yang mereka alami. Perkara 3. Spanyol mempunyai hak untuk menduduki tempat-tempat tersebut di Kepulauan Sulu dan tanggungannya sebagaimana yang kelihatan perlu kepada pihak berkuasa Spanyol berkenaan dengan bandar, keluarga dan harta benda. Sekiranya berlaku peruntukan secara paksa untuk kepentingan awam, pampasan hendaklah dibayar mengikut penilaian. Kami memohon pengecualian dibuat untuk tanah yang menjangkau dari titik Sinungan hingga ke pantai selatan Kadungdung, yang akan kami gunakan untuk kediaman kami ia boleh diduduki oleh kerajaan sekiranya berlaku peperangan dengan kuasa asing. Perkara 4. Sultan hendaklah diberi kuasa untuk mengutip duti daripada saudagar asing dan kapal yang berdagang dengan tempat yang tidak diduduki oleh kerajaan. Perkara 5. Sultan hendaklah dibenarkan berhubung terus dengan Gubernur Jenderal apabila baginda mempunyai aduan untuk dibuat terhadap Gubernur atau Komander kapal perang. Perkara 6. Sultan hendaklah diberi kuasa untuk mengeluarkan lesen membawa senjata api yang memuatkan muncung apabila diminta oleh Sulus, selepas mengemukakan 2 orang saksi yang terkenal yang akan menjamin penggunaannya yang sewajarnya di darat dan di laut. Perkara 7. Sultan hendaklah dibenarkan mengeluarkan pasport kepada kapal Sulu, tetapi apabila mana-mana kraf tersebut terpaksa meninggalkan Kepulauan Sulu, pemilik hendaklah terlebih dahulu menghadap Gubernur, Datu Utama dan beberapa orang lain yang berkhidmat di bawah komisen daripada Sultan hendaklah dikecualikan daripada formaliti ini. Tetapi Sultan hendaklah melaporkan semua kes sedemikian kepada Gubernur. Dokumen ini bertujuan untuk mengesahkan perjanjian yang telah dipersetujui oleh Paduka Mahasari Maulana, Sultan Muhammad Jamalul A'lam dan semua datu dan pembesar Sulu. Kenyataan yang kami buat ini akan dihantar kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Spanyol Don Alfonso XII melalui Tuan Yang Terutama Gubernur Jenderal Filipina. Semua negara yang diperintah oleh Sultan hendaklah mematuhi perintah Raja Spanyol. Ini dilikup di Istana Paduka Mahasari Maulana Sultan Muhammad Jamalul A'lam pada hari Isnin 22 Julai 1878 D atau 23 Rejab 1295 Hea.
Di sana bertemu Gobernur Politik Ketenteraan Sulu, Señor Don Carlos Martínez y Romero, Kolonel Infantri, dan Commander Estesententera. Laut Sulu, Kolonel Infantri Marine dan Kapten Frigat, Señor Don Francisco Fernández de Alarcón, y García dan Señor Kapten Alejo Alvarez, dan Señor Don Pedro Ortuoste y García, Wakil Tuan Yang terutama Gobernur General Filipina. Turut hadir Paduka Mahasari Maulana Sultan Muhammad Jamalul A'lam dari Sulu, dan Paduka Datu Muhammad Badaruddin, dan Paduka Datu Raja Laut Muhammad Zainul Abidin, dan Paduka Datu Muluk Bandarasa Muhammad Pula, dan Paduka Datu Muhammad Harun Ar-Rashid yang dipatuhi dengan betul oleh semua subjek mereka. Objektif mesyuarat adalah untuk membaca, mengesahkan, dan menandatangani perjanjian yang disampaikan oleh Paduka Mahasari Maulana Sultan Muhammad Jamalul A'lam dan semua datu kepada Tuan Yang, terutama Gubernur Jenderal, pada hari ke-22 Safar 1295 atau ke-24 Februari 1878 yang diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Spanyol Alfonso XII pada 3 Mei tahun ini atau 2 Jamadil Awal. Berikut adalah salinan kenyataan yang telah dibaca. Ini adalah perjanjian Spanyol dengan Sultan dan Datu Sulu yang dihantar kepada Duli Yang Maha Mulia, Raja Spanyol, Don Alfonso XII, melalui Tuan Yang terutama, Gubernur Jenderal Filipina. Perkara 1. Semua rakyat Sulu dan kepulauannya hendaklah patuh hanya kepada Raja Spanyol, Alfonso XII, atau sesiapa sahaja yang akan menggantikannya. Ini adalah keinginan kami. Kami tidak akan berubah atau berpaling kepada mana-mana negara lain. Perkara 8. Kami akan menggunakan segala usaha kami untuk menyebabkan lanun dan penjahat berhenti daripada kecenderungan jahat mereka. Dan jika kami tidak dapat menghalang mereka, kami akan memaklumkan kepada Gubernur Jolo supaya beliau mengambil langkah-langkah yang perlu apabila kami mengetahui keberadaan lanun dan penjahat tersebut. Tetapi kami tidak akan bertanggungjawab jika kami tidak mempunyai maklumat mengenai mereka. Kami juga bersetuju untuk menghulurkan semua bantuan dalam kuasa kami dalam memerangi lanun dan penjenayah tersebut. Perkara 9. Kita akan dibenarkan menjalankan agama dan adat resam kita secara bebas. Mubalik Katolik akan mempunyai kebebasan untuk melawat dan tinggal di mana-mana tempat di Sulu dan tanggungannya, dan akan memberi notis kepada kami sebelum pergi, supaya sekiranya berlaku bahaya, kami boleh menyediakan pengiring. Kegagalan untuk memberikan notis kepada kami akan melepaskan kami daripada semua tanggungjawab untuk sebarang kemalangan yang mungkin menimpa mereka. Perhatian yang sama dikenakan kepada mana-mana orang asli Eropah atau Kristian India yang mungkin ingin melawat kawasan pedalaman. Perkara ke-10. Kami berikrar untuk menyerahkan kepada orang Spanyol semua pesalah dan penjenayah Kristian, dan semua orang Moro dalam kes yang sama akan dikembalikan kepada kami. Perkara 11. Sulu dan tanggungannya hendaklah menaikkan bendera Spanyol di atas kapal dan di bandar. Bagaimanapun, jika bot tidak mengibarkan bendera tersebut, ia tidak akan dianggap bersalah jika ia mempunyai pasport. Di tempat kediaman Sultan, dia hendaklah mengibarkan bendera perang Spanyol. Perkara 12. Semua perkara dalam penyerahan diri di atas hendaklah dipatuhi tanpa perubahan, kecuali dengan persetujuan bersama. Kedua-dua Suruhanjaya sebulat suara bersetuju dengan artikel di atas seperti yang dibaca. Berkata artikel adalah sama dengan yang salinannya berada di tangan Gubernur dan Sultan Sulu. Yang kedua dan orang yang bersama mereka menandatangani dokumen ini di tempat, hari, bulan, dan tahun tersebut di atas. Sultan Sulu, rubrik dan setemnya, Gubernur Sulu, Carlos Martínez, Muhammad Harun Ar-Rashid, Komander Balai Tentara Laut, Francisco Fernández de Alarcón y García,
Muhammad Zainul Abidin, Muhammad Badaruddin, Muhammad Pula, Juru Bahasa, Alejo Alvarez, Pedro Ortuoste. Saya, Don Domingo Moriones y Murillo, Lieutenant General Tentara Nasional, Marquis de Oroquieta, Salib Besar Kesatria, Darjah Diraja, dan Tentara San Hermenegildo, Darjah Diraja dan terbilang Carlos III, Darjah Ketenteraan, Merah dan Putih, dan ramai lagi untuk prestasi senjata, Gubernur dan Kapten Jenderal Kepulauan Filipina, atas nama Duli Yang Maha Mulia Raja Spanyol, Alfonso XII, yang dipelihara Tuhan, mengesahkan tindakan pengamanan dan penyerahan di atas. Dalam semua bahagiannya, Manila, 15 Ogos 1878, Domingo Moriones, salinan yang benar, Thomas Aguirre de Mena.